Assalamualaikum. Jadi sambungan kelas geografi pada hari ini kita akan tengok bab 12. Okey, jadi bab 12 ialah sumber air. Okey, ada 4 jenis subtopik dalam bab 12. Yang pertama ialah jenis-jenis sumber air. Okey, yang kedua punca krisis air, yang ketiga kesan krisis air, dan yang keempat ialah langkah mengurangkan kesan krisis air. Okey, jadi jenis-jenis sumber air ni ada dua jenis sumber air. Yang pertama ialah air permukaan dan yang kedua ialah air bawah tanah. Okey, jadi air permukaan ni ialah air yang didapati di permukaan daratan. Okey, contohnya air hujan yang mengalami beberapa proses intersepsi dan juga infiltrasi. Jadi air hujan ni dia akan mengalir masuk ke dalam sungai, ke dalam tasik dan juga ke dalam empangan. Okey, jadi sungai ni dia merupakan sumber air utama untuk kegunaan harian. Yang ni selalunya di kawasan pedalaman, kawasan kampung yang tak ada bekalan air bersih. Jadi dia akan menggunakan air sungai lah untuk kegunaan harian. Maksudnya nak masak, nak basuh pakaian, okey, pengairan dan juga pertanian. Okey, manakala air bawah tanah pula dia bermaksud air yang tersimpan dalam lapisan tanah ataupun batuan. Jadi Malaysia ni dia mempunyai kira-kira 5,000 bilion meter padu simpanan air bawah tanah yang masih belum diterokai ataupun yang masih belum digunakan. Okey, hanya 3% sahaja air bawah tanah yang digunakan. Okey, jadi antara sungai dan tasik yang membekalkan sumber air di Malaysia. Okey, jadi Sungai Kelantan terletak di Kelantan, Sungai Rajang, Sarawak, Sungai Muda, Kedah dan juga Sungai Kinabatangan, Sabah. Okey, manakala tasik pula ada Tasik Banding, Perak, Tasik Kenyir, Terengganu, Tasik Berah, Pahang dan juga Tasik Cenderuh terletak di negeri Perak. Okey, jadi kita nak tengok punca krisis air di Malaysia. Okey, sebab apa terjadinya krisis air di Malaysia? Yang pertama ialah penebangan hutan di kawasan tadahan air. Jadi penerokan hutan secara meluas ataupun kegiatan pembalakan haram dan juga pertanian, dia akan menjadi punca terjadinya hakisan tanah. Okey, jadi hakisan cerun pula dia akan menjejaskan bekalan air bersih. Okey. Yang kedua ialah fenomena cuaca. Okey, fenomena cuaca ni seperti kemarau dan juga El Nino. Okey, El Nino ni pernah berlaku di Malaysia. Okey, dan tu salah satu punca krisis air di Malaysia lah. Okey, iaitu musim kemarau yang panjang. Okey, antara kesannya ialah penyusutan aras air di empangan Timah Tasa Perlis sehingga mencapai tahap kritikal. Okey, waktu tu sebab musim kemarau yang panjang, kita ada hujan, jadi dia telah menyebabkan kekurangan aras air lah di empangan Timah Tasuh. Okey, yang ketiga ialah pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Okey, jadi kebanyakan sungai ni dia tercemar disebabkan oleh sampah sarap dan juga sisa industri. Okey, terdapat hampir 229 sungai yang tercemar di seluruh negara. Okey, yang disebabkan oleh pembuangan sampah sarap. Okey, yang keempat ialah permintaan yang tinggi dalam sektor perindustrian. Okey, antara industri yang terlibat dalam perindustrian ni ialah pemprosesan makanan, industri pembuatan dan juga penyaduran serta industri kimia. Okey, manakala yang kelima, penggunaan baja kimia dan juga racun serangga dalam pertanian. Okey, penggunaan baja kimia yang berlebihan ataupun tidak mengikut piawaian dalam pertanian akan menyebabkan pencemaran sungai. Okey, dan yang terakhir krisis dia ialah peningkatan populasi penduduk Malaysia. Jadi pertambahan penduduk Malaysia menyebabkan peningkatan terhadap permintaan air lah. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu kesan. Okey, kesan krisis air di Malaysia. Jadi yang pertama ialah kekurangan bekalan air bersih. Jadi bekalan air bersih ni dia terpaksa dicatu ataupun dicatu tu maksudnya dihadkan penggunaan. Okey, dan ni memang akan menyukarkan kegiatan harian penduduk lah, dan juga bukan saja penduduk,
dia juga akan menjejaskan kepada sektor perindustrian iaitu sektor perkilangan. Okey, yang kedua ialah kesan ke atas tanah. Okey, dia akan menyebabkan tanah menjadi kering kontang. Okey, lepas tu dia akan menyebabkan ataupun memberi kesan kepada penanaman padi dan juga dia akan menjejaskan kepada bekalan makanan negara lah. Yang ketiga, kesan yang ketiga ialah kepupusan flora dan juga fauna. Okey, jadi pencemaran air ini dia akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Okey, dia juga akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan juga mengancam kepada kehidupan manusia. Okey, manakala yang keempat, kesan yang keempat ialah kemudaratan kepada manusia. Jadi, mudarat sebab apa? Sebab penyakit bawaan air boleh menular kepada manusia. Okey, apabila bekalan air bersih kita tercemar. Okey, jadi contoh penyakit bawaan air ni seperti taun, demam kepialu dan juga leptospirosis. Okey, leptospirosis tu ialah kencing tikus. Okey, jadi macam mana kita nak mengurangkan kesan krisis air? Jadi yang pertama ialah pemeliharaan dan juga pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Maksudnya kita kena pelihara dan juga pulihkan balik kawasan tadahan hujan supaya kualiti ataupun sumber air itu selamat dan juga bersih untuk digunakan. Okey, yang kedua ialah penguatkuasaan undang-undang. Jadi bila ada undang-undang ataupun bila diperketatkan undang-undang, jadi dapat mengurangkan kesan krisis air. Okey, yang ketiga ialah rawatan air kumbahan. Air kumbahan tu loji najis lah. Okey, merupakan proses bahan pepejal yang diasingkan, dirawat, ditapis dan dilepaskan ke dalam sungai. Okey, apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk menjadikan air tersebut selamat digunakan bukan sahaja kepada manusia dan juga hidupan dalam air. Okey, yang keempat, meneroka air bawah tanah. Okey, air bawah tanah di Malaysia ni mampu diekstrak sebanyak 6 bilion meter padu setahun. Okey, dan selain daripada tu, kempen kesedaran. Okey, penting untuk menyedarkan masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Maksudnya kena bagi tahu dekat masyarakat tak boleh buang sampah ke dalam sungai. Tak boleh buang sampah merata-rata. Okey, sebab apa? Sebab dia akan menjejaskan kepada sumber air. Okey, sebagai contoh kempen sambutan Hari Sungai Sedunia. Okey, jadi itu sahaja dalam bab 12. Okey, jadi kamu salin slide berdasarkan slide yang telah cikgu baca tadi. Okey, salin dalam buku nota, tulis hari dan juga tulis tarikh. Okey, sekian itu sahaja.